Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi petang 2 Julai 2021 bersama saya Fansurina Abdullah. Berita utama. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail mengumumkan tambahan bantuan prihatin Pahang BPP COVID-19 Fasa 3 bernilai 6.03 juta ringgit untuk diagihkan kepada golongan memerlukan. Datuk Seri Haji Warosti berkata, bantuan ini dalam bentuk pengagihan bakul makanan yang terdiri daripada pelbagai bahan makanan keperluan harian kepada mereka yang terlibat. Katanya di bawah fasa 3 ini, tumpuan ialah kepada pelbagai golongan rakyat lagi termasuk kumpulan penjaja yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan PBT dan agihan akan diuruskan oleh PBT berkaitan. Jelasnya lagi, turut akan menerima bantuan di bawah fasa 3 ini ialah nelayan yang berdaftar di Pahang serta operator dan pekerja kantin dan Dewan Makan Asrama Sekolah. Beliau berkata, selain itu bantuan kali ini juga ialah tambahan kepada bantuan sama yang telah disalurkan sebelum ini menerusi pusat-pusat khidmat Dewan Negeri bagi menampung keperluan mana-mana golongan atau individu yang sangat terkesan dengan COVID-19. Dengan bantuan di bawah fasa 3, selain fasa 1 dan fasa 2 sebelum ini bermakna kerajaan negeri berbelanja kira-kira 23.13 juta ringgit menerusi BPP COVID-19 dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 yang bermula 12 Mei 2021. Katanya lagi, keputusan kerajaan negeri menambahkan lagi bantuan ini ialah kerana sikap mengambil kisah dan mengambil berat ke atas masalah rakyat khususnya yang terkesan teruk dengan COVID-19 serta arahan-arahan dan prosedur operasi standard SOP bagi membendungnya. Kerajaan Pahang memberikan bantuan peruntukan khas Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang kira-kira 1.6 juta ringgit kepada pihak petugas masjid, guru agama dan sekolah menengah agama negeri SMAN Pahang. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail berkata, bantuan ini diberikan kepada imam, bilal, siap rawatib, guru kafah, guru tahfiz, guru madrasah dan pondok berdaftar serta pengurusan SMAN Pahang. Sehingga kini Kerajaan Negeri telah mengumumkan tiga fasa. Pertama lebih kurang 7.8 juta fasa pertama. Fasa kedua 9.4 juta tak silap saya. Dan hari ini kita telah umumkan lagi 6.3 juta. Ini semua kita beri kepada mereka yang tersesat. Jadi harapan saya kepada mereka yang sepatutnya dapat tapi tidak dapat boleh tampil ke hadapan, beritahu pemimpin masyarakat, beritahu wakil-wakil rakyat dan insyaAllah kita akan salurkan bantuan kepada mereka. Maklumlah kita ada 1.7 juta penduduk negeri Pahang ni dan Kerajaan Negeri telah membuat sedaya upaya untuk membantu mereka-mereka yang terkesan akibat COVID-19 ni. Tapi dalam masa yang sama saya percaya atas kelemahan sebagai manusia mungkin ada seorang dua ataupun lebih yang mungkin tertinggal secara tidak sengaja. Tetapi kalau sekiranya ada, beritahu kepada kita, kepada Kerajaan Negeri kerana memang tujuan kita untuk membantu rakyat kita yang terkesan akibat COVID-19. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis penyerahan bantuan peruntukan khas Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang untuk imam, bilal, siap rawatib, guru kafah, guru tahfiz, guru madrasah dan pondok berdaftar dan penyerahan 13 buah van untuk 13 buah sekolah menengah agama negeri Pahang Darul Makmur di Ma'had Tahfiz Yayasan Pahang di Kuantan. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Dr. Sahluddin Ishak, Yang Berhormat Pegawai Keuangan Negeri Pahang Datuk Indra Nazri Abu Bakar, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pelajaran Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim Syed Ahmad, Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif dan Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Zulkifli Haji Ali Al-Hafiz. Beliau berkata kerajaan Pahang juga memberikan bantuan kepada lebih kurang 1,000 guru agama di negeri ini melibatkan jumlah kira-kira RM200,000. Menurut beliau, kerajaan Pahang juga akan memberikan bantuan sebegini secara berterusan bagi membantu pihak yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini.
Pahang bakal miliki bandar aero angkasa menjelang tahun 2026 dengan kewujudan sebuah lapangan terbang antarabangsa dan juga hak perkhidmatan penyelenggaraan dan pembaikan pesawat MRO bertaraf dunia. Projek berimpak tinggi serta menambah nilai Pahang ke arah negeri maju itu dijadualkan bermula tahun hadapan di kawasan seluas 5,042 hektar di Gebeng. Yang Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosi Wak Ismail berkata, projek dengan kos pembangunan berjumlah 10.5 bilion ringgit itu akan dilaksanakan secara inisiatif pembiayaan swasta PFI bersama syarikat berkaitan kerajaan negeri SGLC iaitu Pahang Corporation Sdn Bhd, Pahang Corp. Jelas beliau, ia akan melibatkan pemindahan lapangan terbang sedia ada ke kawasan baharu dan seterusnya menyokong rancangan fizikal negara ketiga RFN ketiga iaitu sebagai bandar pembangunan transit nasional udara, darat dan laut secara bersepadu di Gebeng, Kuantan. Pembinaannya juga turut mengambil kira faktor hub ekonomi yang lain kerana ia terletak berhampiran kawasan industri Gebeng, Pelabuhan Kuantan dan laluan kereta api Pantai Timur ECRL selain menjadi pintu masuk utama ke negeri-negeri Pantai Timur. Memorandum Persefahaman MOU projek pembangunan bandar aero angkasa Pahang ditandatangani antara Kerajaan Negeri Pahang melalui Perbadanan Setiausaha Kerajaan PSK Pahang dan Pahang Corp. Perbadanan Setiausaha Kerajaan Pahang diwakili oleh Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak, manakala Pahang Corp pula diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya, Encik Muhammad Husaini Harumaini. Dalam pada itu, beliau berkata bandar aero angkasa tersebut akan menyediakan tapak perindustrian berkaitan penerbangan, aviation-related industries yang mampu menarik minat syarikat-syarikat besar di dalam industri pembinaan pesawat dan komponen pesawat. Dengan pembukaan bandar ini kelak, Pahang dijangka memperoleh 1% atau 150 bilion ringgit untuk tempoh 20 tahun atau 7.5 bilion ringgit setahun daripada nilai pasaran MRO Asia Pasifik yang dianggarkan berjumlah 15 trilion ringgit untuk tempoh 20 tahun akan datang. Berita mengenai pihak polis menghalang 13 keluarga di Bukit Setongkol Kuantan daripada mengibarkan bendera putih adalah tidak benar. Ketua Polis Pahang yang dihormati Datuk Ramli Muhammad Yusof berkata, laporan yang dikeluarkan tersebut adalah kurang tepat kerana apa yang berlaku ketika itu seperti dilaporkan Ketua Polis Daerah Kuantan adalah kerana individu itu meletakkan bendera di tiang elektrik. Jelas beliau lagi, polis tiada halangan untuk bendera putih dikibarkan kerana tidak ada dalam mana-mana peruntukan undang-undang atau SOP yang menyatakan perbuatan itu satu pelanggaran undang-undang setakat ini. Katanya, beliau telah mengarahkan supaya tidak ada apa-apa tindakan dibuat sekiranya bendera putih itu dikibarkan di tempat-tempat sepatutnya. Sebelum ini telah tular berita mengenai mengangkat bendera putih suatu kesalahan berkaitan sebuah keluarga yang mengangkat bendera putih sebagai tanda memerlukan bantuan di Jalan Bukit Setongkol yang mendakwa didatangi pihak polis dan pemimpin setempat yang memaksa mereka menurunkan bendera tersebut. Penduduk mendakwa pihak berkuasa mengatakan tindakan penduduk mengibarkan bendera putih tersebut adalah satu kesalahan dan saman boleh dikeluarkan jika bendera yang dipasang gagal diturunkan. Sekian edisi petang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam Buletin Pahang edisi malam pada jam 9.48 malam nanti untuk berita-berita terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.